Pencapaian KDNK Malaysia suku kedua tahun ini terbaik di Asia Tenggara. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Tengah Malam. Keluaran dalam negara kasar KDNK negara pada suku kedua tahun ini yang merekodkan pertumbuhan 8.9% berbanding 5% pada suku pertama adalah antara yang terbaik berbanding negara lain di Asia Tenggara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pencapaian itu sekaligus mempamer keyakinan pelabur antarabangsa terhadap status ekonomi negara. Menurut Perdana Menteri, ia menunjukkan negara masih lagi signifikan di mata dunia dengan pencapaian ekonomi yang diperoleh. Untuk separuh pertama 2022, pelabuhan langsung asing ataupun FDI mencatat aliran langsung bersih lebih tinggi bernilai 41.7 bilion ringgit berbanding 23.3 bilion ringgit sebelum pandemik. Pertumbuhan ekonomi suku kedua Malaysia juga adalah tertinggi di ASEAN dan lebih tinggi berbanding dengan beberapa negara maju dan perantau. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat Negeri Sembilan tahun 2022 di Jempol Negeri Sembilan. Tambah Perdana Menteri, ekonomi negara tahun ini dijangka mencapai sasaran pertumbuhan antara 5.3% hingga 6.3% dengan mengambil kira pencapaian separuh pertama tahun 2022 sebanyak 6.9%. Dalam ucapannya itu, Perdana Menteri turut menyatakan peruntukan sebanyak 36.1 bilion ringgit kepada Kementerian Kesihatan KKM akan digunakan untuk kerja-kerja menaik taraf fasiliti kesihatan serta klinik usang. Menurut Perdana Menteri, kerja-kerja menaik taraf fasiliti dan klinik kesihatan, terutamanya yang telah usang, akan menggunakan peruntukan KKM seperti dibentangkan dalam Belanjawan 2023. Tambahan untuk klinik naik taraf klinik-klinik bukan saja di Semenanjung tetapi Sabah dan Sarawak. Ada kita tahu klinik-klinik biasa utamanya di Sabah dan Sarawak yang disebut oleh YBKJ tadi yang diperbuat daripada kayu dan sebagainya yang terlalu besar. Sebab itulah bajet untuk Kementerian Kesihatan dinaikkan kepada jumlah yang jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelum. Semalam Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2023 mengumumkan KKM antara yang menerima peningkatan peruntukan terbesar dalam bajet 2023 iaitu sebanyak 36.1 bilion ringgit berbanding 32.4 bilion tahun ini. Dana lebih besar diperuntukkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi KPT dalam bajet 2023 sebanyak 15.1 bilion ringgit meningkat sebanyak 4.25%. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nohari Ahmad dalam satu kenyataan memaklumkan melalui jumlah itu fokus diberikan kepada bantuan tunai, penyelesaian pinjaman pendidikan, pembangunan seperti naik taraf jaringan digital dan fasiliti institusi pengajian tinggi IPT di seluruh negara. Ia sekaligus membuktikan keprihatinan kerajaan untuk mengekalkan IPT sebagai pelaburan terbaik bagi membina masa depan pelajar. Yang fokus kepada bantuan tunai dan penyelesaian pinjaman, pendidikan, pembangunan serta naik taraf jaringan digital dan fasiliti di IPT di seluruh negara, termasuklah peruntukan bagi meningkatkan pembudayaan inisiatif kampus hijau di Universiti Awam serta aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D.
Peruntukan meliputi 11.7 bilion ringgit bagi perbelanjaan mengurus dan 3.4 bilion ringgit lagi bagi perbelanjaan pembangunan. Kerajaan juga menitik beratkan pendidikan TVET dengan menyalurkan peruntukan bernilai 6.7 bilion ringgit. Selain itu, 30 juta ringgit juga diperuntukkan bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan menerusi dana inovasi digital. Manakala 20 juta ringgit yang disediakan bagi melaksanakan program usahawan Siswaza bakal memanfaatkan 1,000 graduan yang menceburi bidang keusahawanan. Pembentangan bajet 2023 berjumlah 332 bilion ringgit disifatkan sangat komprehensif kerana meliputi semua sektor ekonomi negara. Perlis antara negeri tidak terkecuali apabila sebanyak 80 juta ringgit diperuntukkan bagi program ladang tenusu di negeri berkenaan. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man, projek berkenaan mempunyai nilai tinggi dari segi pelaburan selain menawarkan peluang pekerjaan baharu kepada rakyat negeri. Peruntukan 80 juta yang telah dimasukkan di dalam bajet 2023 itu akan memberikan impak yang tinggi kepada dan juga menyumbang kepada kejayaan pelaksanaan projek ini. Memanglah ada lagi lah projek-projek lain yang telah disebutkan di sana, ya, ada 3 lagi. Tapi saya rasa yang punya impak yang paling tinggi sekali adalah projek prasarana sokongan untuk projek tenusu di Cuping Agro Valley itu. Beliau ditemui selepas merasmikan Hari Sukan Negara HSN Peringkat Negeri di Kanga. Baik, tema Negeri Stabil Rakyat Sejahtera bertepatan dengan Belanjawan Pahang 2023 apabila turut memperuntukkan bajet bagi menangani isu kemiskinan remaja wanita. Ini termasuk memberikan perhatian terhadap golongan remaja kurang berkemampuan membeli tuala wanita. Menurut Esko Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Datuk Seri Shahniza Samsudin, bagi menangani isu tersebut, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM500,000. Yang paling menarik saya kira dalam pengumuman semalam ialah bagaimana keprihatinan kerajaan negeri kepada isu kemiskinan head ataupun period poverty di kalangan remaja wanita B40. Jelasnya idea tersebut tercetus selepas Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail menghadiri majlis sesi Town Hall Bajet Anak Muda September lalu. Sejumlah 681 hab rangkaian gentian optik titik kehadiran atau Point of Presence POP akan dibina di Sarawak dalam masa 3 tahun. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, inisiatif yang melibatkan peruntukan sebanyak RM1 bilion itu bakal memberi manfaat kepada 73,548 premis termasuk rumah kediaman. Dalam konteks ini sejumlah 681 point of presence. Ada sekolah, ada bangunan, ada kawasan industri. 681 di seluruh Sarawak dengan peruntukan 1 bilion, dan ini akan memberi manfaat kepada 73,548 premis termasuk rumah-rumah kediaman, dan ini menjadikan keseluruhan projek POP fasa 1 dan 2 Sarawak yang dilaksanakan oleh kerajaan pusat berjumlah 1.11 bilion. Beliau berkata dalam sidang media di Miri, surat setuju terima SST bagi projek itu telah diberikan kepada sebuah syarikat tempatan dari Bumi Kenyalang pada 6 Oktober lepas. Usaha itu diambil Kerajaan Persekutuan kerana masih banyak kawasan di Sarawak yang memerlukan jaringan dan perkhidmatan internet talian tetap berkelajuan tinggi. Secara keseluruhan, sebanyak 4,323 POP telah dirancang untuk dibina di bawah rancangan Malaysia ke-12 di lokasi berhampiran sekolah luar bandar, termasuk 47 di kawasan industri.
Cadangan bagi menutup Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia adalah satu proses transisi oleh kerajaan untuk mempunyai kad sendiri yang digunakan pelarian dan pencari suaka yang datang ke negara ini. Justru Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata tidak timbul isu hubungan dengan badan antarabangsa itu terputus. Beliau menjelaskan keputusan menutup atau meneruskan operasi pejabat UNHCR di negara ini tidak akan mengubah pendirian Malaysia dari sudut peri kemanusiaan. Jadi isunya bukan kewujudan atau tiadanya pejabat UNHCR di Malaysia. Isunya ialah bagaimana kerajaan Malaysia akan menguruskan kehadiran pelarian dan asylum seekers ini dengan cara yang lebih kemas, dengan cara yang lebih sistematik. Ini tidak sama sekali merubah pendirian Malaysia dari segi peri kemanusiaan. Selama ini pun kita tidak meratifikasi konvensyen tentang pelarian, ya. Tetapi kita sangat berperi kemanusiaan dan sentiasa memberi bantuan yang sebaik-baiknya. Beliau mengulas mengenai kajian terhadap cadangan menutup pejabat UNHCR di Malaysia oleh Ketua Pengarah Keselamatan Negara Datuk Rozzi Mat Saad baru-baru ini. Pertubuhan bukan kerajaan NGO boleh berperanan aktif menjadi mata dan telinga Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM dalam memerangi jenayah rasuah. Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM, Datuk Razim Muhammad Noor berkata usaha itu mampu membantu SPRM menyampaikan mesej anti rasuah secara menyeluruh terutamanya di peringkat belia. Jelasnya statistik SPRM menunjukkan jenayah rasuah dalam kalangan belia amat membimbangkan. NGO ni mereka adalah lebih bebas dan golongan mereka lebih besar dalam negara kita, kan? Jadi apa yang kita harapkan mereka menjadi mata dan telinga kepada SPRM tu supaya mereka, jika mereka mengetahui sebarang kegiatan salah laku, salah guna kuasa dan rasuah, mereka perlu mereka mesti melaporkan kepada SPRM. Beliau ditemui selepas menghadiri program dialog anti rasuah SPRM bersama 26 NGO sempena sambutan ulang tahun SPRM ke-55. Antara objektif program adalah memberi pengetahuan dan kesedaran jenayah rasuah kepada wakil NGO mengenali peranan dan fungsi SPRM. Sungai di 4 negeri yang mencatatkan tren peningkatan selepas hujan lebat semalam kini dilaporkan berada pada paras selamat. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata ia berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan. Pemantauan yang dibuat, sungai-sungai yang dinyatakan sebenarnya paras airnya masih dalam keadaan normal. Dan kita telah pun hantar laporan ini kepada Task Force Banjir dan didapati bahawa berlakunya kenaikan paras air itu hanya untuk sementara. Dan sebenarnya PPS seluruh negara telah pun ditutup. Semalam di Johor ada 2 PPS kita telah pun tutup bersama dengan agensi yang lain. Sekarang ni tidak ada mangsa yang ditempatkan di PPS. Arti katanya tidaklah banjir ini sehingga menyebabkan mangsa itu perlu dipindah ke tempat pemindahan sementara. Beliau turut maklumkan pemantauan ke atas sungai-sungai tersebut masih lagi diteruskan oleh pelbagai agensi termasuk polis.
langkah-langkah keselamatan ketika musim banjir. Sediakan kit peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan, makanan dan minuman, peralatan peribadi, lampu suluh, telefon dan power bank. Dapatkan maklumat keadaan tempat anda di media massa atau media sosial. Peka dengan keadaan sekeliling dan bersedia jika keadaan bertambah buruk. Jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Elakkan daripada melalui kawasan banjir dan arus deras yang boleh menghanyutkan anda. Jangan sengaja bersiar-siar di kawasan banjir, sama ada dengan sampan, basikal mahupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel ataupun wayar yang terputus. Awasi kanak-kanak, jangan biarkan mereka bermain air banjir, terutamanya di longkang, sungai atau lombong. Elakkan minum air banjir, minum air yang dimasak. Dan berikan sepenuh tumpuan semasa banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM, teman setia anda. Baik, bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan selamat menyambut Maidul Rasul kepada semua umat Islam walau di mana mereka berada. Beliau berkata Nabi Muhammad adalah pemimpin ulung yang menjadi tokoh kepimpinan dan inspirasi dalam kehidupan kita. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri mengajak umat Islam sama-sama berselawat ke atas baginda dan mengamalkan sifat terpuji baginda dalam kehidupan seharian demi keredaan Allah. Perdana Menteri dijadual menghadiri sambutan Maidul Rasul peringkat kebangsaan pagi esok di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia WTC. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riaituddin Al-Musaffah Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskadaria juga dijadual berangkat ke sambutan berkenaan. Saudara, peristiwa fitnah yang melanda keluarga Nabi Muhammad dinamakan sebagai Hadith Al-Ifki. Kisah tersebut benar-benar menonjolkan kematangan baginda dalam menangani berita yang diragui kebenarannya. Menerusi laporan khas sempena Maidul Rasul, wartawan JAKIM Amin Fauzi membawa kita menghayati ibrah Hadith Al-Ifki. Peristiwa Hadisul Ifk berlaku pada tahun ke-6 Hijrah terjadi apabila golongan munafik menuduh isteri Rasulullah Sayyidatina Aisyah melakukan zina. Bagaimanapun, Nabi Muhammad tidak terburu-buru dalam mendebani fitnah tersebut. Sebaliknya, menyelesaikannya dengan tertib berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya Nabi SAW tidak lekas terjun dalam fitnah viral itu. Sebulan Nabi menunggu wahyu sebab tak pasti. Nabi tidak ada prejudis terhadap isteri Nabi, walaupun orang yang dekat dengan Nabi kan hampir boleh berlaku cerai apa sebagainya, tapi tak. Nabi tunggu wahyu, Nabi tanya orang lain minta pandangan. Itu satu. Jangan lupa kepada orang yang terkena fitnah itu pula kan. Sayyidatina Aisyah, Nabi sendiri, Nabi sabar. Sayyidatina Aisyah itu sebagai watak utama yang difitnahkan itu, dia menggunakan menjadikan Allah SWT sebagai azimat. Disebut apabila peristiwa ini berlaku pada dia, as-sabrul jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dia ulang sebut yang tu je, fasabrul jamil, sabar secantik-cantiknya. Ingat untuk diri dia, sabar wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah akan bantu bela aku atas dakwaan fitnah yang kamu sebarkan itu. Kekacauan di Madinah yang berlaku selama sebulan akhirnya selesai setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-11 daripada surah An-Nur untuk membebaskan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah keji kaum munafik. Pertama sekali, kita sabar, kita tunggu dan ambil masa. Mungkin akan ada lagi penjelasan seterusnya. Biarlah kita berhenti pada peringkat awal untuk kita tidak menyebarkan apa-apa, walaupun kita tahu mungkin perkara itu hampir benar. Lebih-lebih lagi kalau hari ini, yang saya boleh beritahu juga, kesan ataupun fitnah bukan setakat individu biasa, tapi fitnah kepada Nabi Muhammad SAW.
kita perlu pastikan apa-apa kenyataan ataupun apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu perlu betul-betul daripada Nabi dan perlu sahih, perlu jelas dan perlulah tepat. Terdapat 4 peringkat berlakunya fitnah yang perlu diberi perhatian umat Islam bagi mengelak kekacauan hingga menjejaskan keharmonian. Ia meliputi perbuatan mengumpat, memfitnah dan mengada-adakan keburukan seseorang, mengutuk serta menyebarkan keburukan orang lain. Usaha perlu dipergiat bagi meningkatkan kesedaran keluarga Malaysia mengenai keburukan fitnah, lebih-lebih dalam era digitalisasi. Menyedari hakikat itu, JAKIM mempergiat kempen Hentikan Fitnah di media sosial. Pada akhir zaman ini, fitnah banyak bertebaran baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Malah Nabi Muhammad SAW pernah memberikan amaran kepada sesiapa yang suka bercakap tentang perkara yang tidak diketahui kebenarannya bahawa mereka akan tergelincir ke dalam neraka Jahannam. Oleh itu, amat penting untuk menjaga lisan dengan penuh tertib, berhati-hati serta tidak melampaui batas sehingga tidak membelakangi panduan yang digariskan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Salam Maulid Rasul. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Selepas bersiaran sebanyak 838 episod, program My Quran Time sampai ke kemuncaknya apabila 6,000 peserta diraikan pada Majlis Convocation Khatam Tadabbur My Quran Time 1.0. Program yang julung kali diadakan tahun ini mengangkat tema kerinduan dan kenangan terindah bersama Al-Quran menjelang sambutan Maidur Rasul 1444 Hijrah. Program adalah kesinambungan Malaysia Quran Time yang mula diperkenal pada 20 Mac 2020 bertujuan memberi pengisian rohani kepada rakyat Malaysia ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Menurut pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas WUIF, Datuk Usamuddin Yaakob, My Quran Time 1.0 mempunyai 15 juta pengikut yang membentuk keystone habit ummah iaitu Quran, solat dan infak. QSI. WUIF kini sedang merancang program My Quran Time 2.0 yang memberi peluang kepada peserta berinteraksi secara langsung semasa sesi tadabbur dan belajar tajwid. My Quran Time 2.0 menekankan kefahaman dan elemen hafalan Al-Quran supaya setiap peserta dapat membaca dan menghafal surah dengan betul. Dan terus dalam surah Al-Anfal saya terus berjuang. Saya tahu bahawa saya perlu Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Baik, kita ke segmen sukan. Visi Sukan Negara VSN 2030 akan menjadi hala tuju dan perancangan baru bagi pembangunan sukan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia dipetakan secara komprehensif, bersepadu dan kolektif bagi tempoh 10 tahun akan datang. VSN 2030 memberi nafas baru bagi arena sukan dengan konsep daripada komuniti kepada komuniti melibatkan seluruh keluarga Malaysia bagi merencana strategi sukan negara. Ia juga meneruskan legasi sukan sebagai alat perpaduan yang ampuh dalam masyarakat serta melahirkan jaguh-jaguh berkelas dunia dan akan menjadi dokumen rasmi kerajaan dalam pembangunan sukan tanah air. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Hari Sukan Negara 2022 di Putrajaya.
RM332 juta disediakan bagi program latihan dan fasiliti sukan terbaik di seluruh negara menerusi bajet 2023. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Faizal Azumu berkata peruntukan berkenaan berupaya membantu merealisasikan kilauan emas pertama negara di Sukan Olimpik Paris 2024. Peruntukan bagi program podium yang termasuk dalam jumlah RM154 juta untuk pembangunan sukan penting bagi pihak yang meneruskan program persediaan atlet berprestasi tinggi. Sebanyak 50 juta. 50 juta telah diperuntukkan kepada program podium dan ini memudahkan pihak MSN untuk meneruskan program-program atlet berprestasi tinggi dan kita yakin momentum yang ada sekarang ni saya nampak atlet-atlet berada di dalam landasan yang baik dan saya percaya idaman kita emas pertama Olimpik itu akan tercapai di dalam Olimpik di Paris insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Dana itu juga membantu MSN untuk meneruskan program persediaan atlet untuk menghadapi 2 tamasya sukan tahun depan iaitu Sukan SEA Kemboja dan Sukan Asia Hangzhou di China serta kejohanan kelayakan ke Paris 2024. Hari Sukan Negara peringkat PDRM Kuala Lumpur diraikan 2,000 pegawai dan anggota jabatan itu bersama-sama masyarakat di Little India Brickfield sepagi tadi. Pelbagai aktiviti sukan dan riadah dianjur ke arah memupuk budaya sihat di kalangan warga kota. Usaha ini mengukuhkan hubungan antara PDRM dengan setiap lapisan masyarakat. Sambutan pagi ini dijayakan secara serentak di seluruh negara dan Polis Kuala Lumpur tidak ketinggalan menyahut seruan tersebut dengan mengadakan pelbagai aktiviti sukan dan riadah dalam menggalakkan perpaduan dan gaya hidup sihat di kalangan warga Polis Diraja Malaysia, khususnya Polis Kuala Lumpur. Saya percaya melalui program seperti ini warga Polis Kuala Lumpur akan dapat menerapkan amalan budaya hidup sihat, cergas dan aktif selain menggarap esprediko dan semangat kerjasama di kalangan polis dan masyarakat. Selain kayuhan basikal dan senam robik, cabutan bertuah turut menarik perhatian pengunjung. Pelari menara negara Soh Wai Ching berjaya mempertahankan gelaran selepas sekali lagi menguasai perlumbaan Empire State Building Run-Up edisi ke-44. Atlet berusia 27 tahun itu menamatkan cabaran pendakian bangunan di bandar New York, Amerika Syarikat itu dalam tempoh 10 minit 44 saat. Lebih cemerlang, Wai Ching berjaya memperbarui catatan terbaik 10 minit 46 saat yang dicatat beliau pada edisi 2021. Tempat kedua dimenangi pelari Jepun Yoji Watanabe manakala Fabio Ruga dari Itali di kedudukan ketiga. Bangunan Empire State berketinggian 86 tingkat dengan keseluruhan 1,576 anak tangga. Catatan masa terbaik ketika ini dipegang pelari Australia Paul Craig dengan catatan 9 minit 33 saat. Wai Ching sebelum ini berjaya menawan menara Space Needle di Seattle dan memenangi cabaran larian menara US Bank di Los Angeles. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.